Okay, boleh mula dia. Okay, no problem. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Rasa sihat? Sihat alhamdulillah. Banyak kosong ni mana pergi semua? Cuti? Cuti apa? Cuti sendiri? Oh, di Tak ada cuti sekolah apa kan? tak ada. Oh belum sampai. Okey. Belum sampai. Sila. Sila. Oh betul lah Cik Nah kata saya awal dia 10 suku Oh minggu depan nak kena sama 10 suku 10 suku tak? Sempat makan tak? Sempat sampai? Oh alhamdulillah. Nanti kalau 10 suku lagi best kan? Boleh merendah. Okey, alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk menyambung pengajian kita Syarah Asmaul Husna buat Muslimah. Jadi hari ini persoalan apa kita? Okey, baik. Jadi di sini kita lihat keutamaan yang ketiga ada 8. Ada 8 yang disebutkan. Sebab saya tak nak baca lagi tentang keutamaan yang ketiga, saya nak masuk bab baru. Jadi tak apa, saya baca sekali lalu sikit saja di sini. Minggu lepas kita ada yang pertama, keutamaan ilmu Asmaul Husna ini ialah ilmu ini merupakan pengetahuan yang paling mulia. Kemudian yang kedua, ma'rifatullah. Ketiga, mencintai asma Allah bermakna kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini masuk yang keempat, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari menjadikan mereka ada dari yang sebelumnya tiada. Jadi hari ini sepatutnya yang kelima tu kan? Okey, yang kelima ini menyatakan bahawa keutamaan ilmu Asmaul Husna ialah kerana ilmu ini merupakan salah satu rukun Islam. Dan saya kira ada pernah juga saya bincangkan tentang hal ini.
Okey, seterusnya yang keenam, kalau lihat muka surat 26 di situ, keenam ialah ilmu Asmaul Husna merupakan pengetahuan tentang Allah yang merupakan muara dari segala sesuatu. Senang kata, ilmu ini adalah dalil atas perbuatan dan alasan Allah menetapkan sebuah hukum syariat. Itu yang keenam. Yang ketujuh sekali lagi disebutkan tentang ma'rifatullah. Sebab tu saya tak baca lagi lah sebab ada banyak pengulangan di sini. Yang ketujuh, ma'rifatullah dan pengetahuan yang utuh tentang asma' dan sifatnya adalah perniagaan yang menguntungkan. Apa maksud perniagaan yang menguntungkan di situ? Dia terangkan kerana orang yang mempelajari ilmu ini akan meraih keuntungan daripada sudut ketenangan jiwa dan kelapangan dada, sehingga mendapat tempat tinggal di dalam syurga Firdaus pada hari kiamat. Saya dah terangkan tentang hal itu. Yang ke-8 ialah pengetahuan mengenai asma dan sifat Allah berfungsi sebagai pelindung dari keterjerumusan ke dalam perbuatan buruk, pencegah dari pelbagai kekeliruan, kunci keberhasilan untuk menggapai asa, penolong dalam kesabaran, pun menjauhkan sifat jemu dan malas. Itu yang ke-8 lah. Maknanya keutamaan yang ketiga ini ada 8 perkara yang dibincangkan. Okey, jadi tak ada masalah sangatlah di situ. Hari ini kita masuk bab yang berikutnya ya, boleh? Boleh. Okay, bab berikutnya di sini membincangkan tentang keniscayaan pengaruh Asmaul Husna pada penciptaan manusia dan alam semesta. Maksudnya ialah apa kesan ilmu ini pada penciptaan manusia dan alam semesta. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta, di situ pasti ada yang akan membuat kita kembali kepada Asmaul Husna sehingga menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini diterangkan kepada kita, saya tak tahu saya nak habiskan ke tak. Kita cubalah ya. Baik, kita lihat pada muka surat 30, perenggan yang pertama di situ disebutkan kepada kita begini. Salah satu langkah yang paling tepat dan bermanfaat bagi seorang hamba Allah untuk meninggikan darjatnya, membantunya untuk mengenal Allah dengan lebih sempurna, mewujudkan kecintaan kepada Allah yang sebenarnya dan selalu memuji keagungannya adalah dengan memperhatikan secara saksama dan merenungkan lebih dalam tentang keniscayaan adanya pengaruh Asmaul Husna dan sifatnya pada penciptaan manusia dan alam semesta. Okay, jadi disebut kat sini lah, kalau seseorang dia nak meninggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kan kalau dia seorang ini dia nak mendapatkan pengenalan atau ma'rifatullah yang sempurna pada Allah, okay? Dan selalu memuji keagungan Allah. Caranya ialah dia kata tadi, langkah yang paling tepat, langkah yang paling bermanfaat ialah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dengan mengenali Allah, iaitu dengan pengaruh Asmaul Husna tadi. Maknanya mempelajari Asmaul Husna tersebut akan mendatangkan rasa kecintaan kita kepada Allah, akan menjadikan kita seorang muslimah yang dapat meninggikan darjat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberitahukan kepada kita dengan satu kabar. Nabi kata begini, ala unabbiukum, hendakkah kalian aku kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan amalan yang paling baik, wa ardaha inda malikikum, dan amalan yang paling diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Nabi kata wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang boleh meningkatkan darjat kalian. Wa khairil lakum min a'ta'i dhahabi wal waraqi, dan lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas dan perak, wa min an talqaw aduwakum, dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian yang mana dalam keadaan fatadribur riqab fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, yang mana dalam keadaan kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian.
Jadi di sini di kalangan para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zaka ya Rasulullah?" Apakah itu wahai Rasulullah? Okay, sebelum saya sebut apakah amalannya, ada berapa tadi keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Pertama, amalan yang paling baik. Okay, bi khairi a'malikum, amalan yang paling baik. Nanti kata satu, amalan ini adalah amalan yang paling baik. Lagi Nabi kata apa tadi? Matikan telefonnya. Jadi ada 5 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Nabi kata apa? Ini adalah amalan yang paling baik, amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala paling redha, amalan yang boleh meningkatkan darjat diri seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini lebih baik daripada kita mengeluarkan emas dan perak. Juga amalan yang lebih baik daripada kita pergi ke medan perang bertemu dengan musuh dalam keadaan yang kita penggal kepala musuh kita, musuh itu pun penggal kepala kita. Jadi di kalangan para sahabat tanya kepada Nabi, apakah amalan tersebut? Nabi SAW kata apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Senang tak ni? Amalan dia? Oh, cara boleh senang. Senang ke kan? Senang ya, oh, Masya Allah. Okay, hadis riwayat siapa tadi? Ibn Hasan Sahih. Okay. Hadis ini Nabi SAW kata apa? Zikir kepada Allah itu bukan amalan yang paling baik, amalan yang boleh meningkatkan darjat kita. Allah redha, lebih baik daripada mengeluarkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kita pergi ke medan perang bertemu dengan musuh. Tadi kita bincang tentang asma'ullah kan. Dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini biasanya mengandungi banyak nama-nama Allah. Bila seseorang hamba mendekatkan dirinya dengan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir itu tadi kan, bermakna lidahnya sentiasa menyebut Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik dalam setiap keadaan, dalam setiap ketika dan apa jua situasi yang dia hadapi. Sebab itu inilah amalan yang disebutkan tadi oleh pengarang kitab. Dia kata apa? Antara langkah yang paling tepat, yang paling bermanfaat untuk meninggikan darjat seseorang hamba itu ialah bila dia belajar tentang Asma'ul Husna. Kerana seseorang yang memahami tentang Asma'ul Husna itu, dia dapat memberikan kesan yang baik pada diri dia. Sehingga tadi disebut sebagai meningkatkan darjatnya. Kita ambil contoh ya, dalam kehidupan kita ni kita ada banyak sangat melakukan amal soleh. Tapi zikir ini, zikir juga kita panggil sebagai doa. Zikir ialah perkara yang takkan terlepas daripada lidah kita. Setiap masa, setiap saat, lidah kita ni akan melantunkan doa, melantunkan zikir. Contoh, tadi kalau nak keluar rumah, kita baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim.
wala haula wala quwwata illa billah. Zikir itu kan ada Asmaul Husna ke tidak? Apa maksud ni Liza? Serah diri. Sila terjemahkan doa ni. Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal pada Allah, wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan Allah. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Okey. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahawa Imam At-Tirmidzi Nabi kata, sesiapa yang dia keluar daripada rumahnya, kemudian dia membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Orang ini bila syaitan dengar, dia ucapkan sedemikian, syaitan akan kata kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Dalam riwayat Imam Abu Dawud menyatakan bahawa pada waktu itu akan dikatakan kepada orang yang keluar rumah dengan doa ini, hudita wa kufita wa wuqita. Kamu telah diberikan hidayah, kamu telah diberikan kecukupan, dan kamu telah diberikan dengan perlindungan. Ada 3 perkara yang kita peroleh bila kita keluar dengan zikir ini. Setiap kali keluar rumah, baca doa ini, orang ini Nabi kata dia akan diberikan petunjuk. Maksudnya sepanjang kita keluar ni kan, ada banyak perkara baik yang akan Allah tunjukkan pada diri kita. Kemudian wa kufita, dia akan diberikan kelengkapan. Maknanya sebarang mungkin keluar nanti ada banyak kesusahan, ada banyak perkara-perkara yang akan kita hadapi di dalam perjalanan itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu berikan kelengkapan. Okey. Kemudian wa kita diberikan perlindungan kepada diri hamba tersebut. Nabi SAW kata apa? Pada waktu itu fatanaha lahu syayatin. Pada waktu itu juga syaitan akan beranjak, maknanya pergi daripada orang ini. Sebab apa? Dia telah diberikan hidayah, dia telah diberikan dengan kecukupan, dan dia telah diberikan dengan perlindungan. Maka syaitan yang mendengar ucapan tersebut, dia akan kata kepada teman-teman yang lain, bagaimana kita nak ganggu orang yang telah diberikan kepada dia dengan hidayah, orang yang telah diberikan kepada dia dengan kecukupan, dan orang yang telah diberikan kepada dia dengan perlindungan. Ini kita panggil seseorang yang mana dia melantunkan Asmaul Husna ketika dia nak keluar tu tadi kan, dengan menyebut nama Allah. Bismillah tawakkaltu, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan pada Allah. Ini kita panggil sebagai daya kekuatan yang ada pada Allah. Itulah sifat Allah, itulah nama-nama Allah. Sehingga syaitan bila dia dengar, dia jadi takut. Orang ini memang tak boleh kita ganggu. Sebab bila kita keluar rumah ini, lebih-lebih lagi kita orang perempuan ya, ada banyak fitnah, ada banyak gangguan yang boleh terkena pada diri kita. Jadi kita mohon, sebab syaitan ni suka orang perempuan keluar rumah. Takut tak keluar rumah? Tak takut, keluar aja kita. Singapura gelap ke? Terang Singapura ni ya.
Tak maksudnya gangguan daripada sudut fitnah tu. Kan pandangan lelaki, orang tengok, sebagainya kan ada banyak terdedah. Tapi bukan bermakna saya kata jangan keluar rumah. Tak kita lah. Kalau kita keluar rumah dengan cara yang baik, dengan menutup aurat, dengan doanya tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi kita daripada sebarang macam fitnah yang akan melanda. Jadi kita hendak dalam keadaan yang sedemikian, ini kita panggil sebagai kesan, pengaruh. Bagaimana Asmaul Husna itu dia memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Okay? Contoh, kalau kita ni zikir apa lagi yang boleh berikan kepada kita dengan kesan ketika kita melantunkannya. Naik kenderaan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua main hantar bismillah depan. Doa-doa yang ada bismillah kat depannya, yang mana-mana ada bismillah. Selain doa yang ada punya bismillah, dan betul-betul contoh pertama bismillah tadi. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Yelah betul lah, tak ada masalah betulnya doa tu kan. Dah banyak kali, tak saya dah 3 kali dah saya sebut doa tu kan dalam kelas ni. Bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu doa apa tu? Doa perlindungan. Masuk rumah kosong. Rumah hantu Apa dia? Tempat tak biasa. Bila seseorang itu dia sampai ke sebuah tempat, apa-apa tempat sajalah, baca doa itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi dia sampailah dia beredar daripada tempat tersebut. Biasa bila baca doa dia tu? Masuk pasar? Masuk hotel? Cikgu Maria takut masuk hotel Cikgu Maria? Tak ada orang dia cerita dengan saya sebab saya kan biasa travel kan. Jadi orang kata, berani sorang-sorang kan duduk hotel Jadi kecil kalau duduk hotel cerita bayang kat bawah katil tu ada orang nak tarik. Ada orang keluar malam-malam berangkat. Dia mati, ya Allah cik. Dia kata, tak ada apa-apa cik. Yelah aku takut malam-malam bunyi air. Tapi biasalah hotel dia kena gangguan kan. Ada tak pernah kena gangguan? Sebab tak ada Alhamdulillah. Saya biasa jugalah. Kadang kan kita rasa macam lain macam kan. Tapi sebab tu lah kita baca doa tadi kan. Kalau pun ada, okay, saya selalu yakin macam ini. Syaitan ini, kalau pun kita berdoa, dia memang kalau Allah izinkan untuk ganggu, dia akan ganggu kita. Kita bukan kata, doa ni tak ada kesan lah. Bukan sebab itu. Tetapi, dia atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang saya yakin ialah kalau dia ganggu pun, dia tak boleh ganggu kuat lah. Sebab apa tadi kita dah baca doa tadi kan, dia ganggu sipi-sipi je. Sebab kita dah ada shield tadi. Dia macam usik-usik sikit lah. Usik sikit lah kan. Main pintu ke, cakar-cakar. Seramnya lah pula. Seram lah pula. Kering. Aduh. Saya pernah, cerita kita sikit lah Saya pernah kan duduk hotel kan. Lepas tu ada jin ni, dia pusingkan saya. Dia pusing. Dia nak campak saya tu. Masa tu takut jugalah kan. Tapi saya lawan lah, kita lawan. Jangan takutlah, kalau kita takut dia lagi rasa besar. Jin tu macam tu kan. Jadi saya lawan. Apa pun saya belajar dalam kalau benda-benda gini, jin ni dia takut satu je. Kalau kita pergi Allahu Akbar, dia pergi. Allah Maha Besar kan, dia pergi. Allahu Akbar. Memang saya baca ayat kursi diikut. Kita baca Al-Fatihah diikut. Semua benda diikut lah, tak ada benda yang tak ikut. Wah, ini lain macam, lain level ni. Lain level ganggu Dr. Sekar ni. Betul-betul ni dia hantaran yang betul-betul lain level. Yang sama level lah kira kan. Tapi bila saya memang dah rasa macam masa tu hampir berputus asa lah kan. Sebab ni asyik ikut yang aku baca ni kan. Alamak, macam dah redha lah kena campak. Macam dah redha kena campak. Tapi waktu tu taklah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Kita tahu Allah itu lebih berkuasa. Kita tak boleh rasa takut dengan dia lah. Sebab dia tu makhluk Allah.
Saya pun kata Allahu Akbar waktu tu kan. Terus jatuh atas katil. Dia macam cerita Exorcist tu tak? Kalau pernah tengok dia pada atas tu jatuh. Atas katil tu kan. Terus tersedar tu. Dia rasa lega. Saya je tu. Kan saya kata tadi dia angkat saya. Macam-macam gitu. Dia beratas tu tadi macam-macam kan. Apa yang akan mimpi dia tak mimpi. Dia betul-betul bukan cobaan. Dia betul-betul cerita dia. Dia angkat kita tu, ataskan dia pusing tu, dia nak jatuhkan kita. Betul kan? Dia nak lepas kita, dia nak buang kita tu. Jadi macam tu saya kata, aku macam dah berputus asa ke apa ni kan, sebab kita baca ayat kursi diikut, kita baca Al-Fatihah diikut, kita baca apa-apa semua ikut tak. Kita nak buat apa masa tu kita Allahu Akbar kita fikir, Allahu Akbar kita fikir tu kan, tu jatuh terus. Daripada atas tu saya jatuh dekat atas katil tu, tu terus terbangun terus. Dia punya rasa macam subhanallah. Dia kata ini kita panggil kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nampak tak? Asmaul Husna itu ia memberikan kepada kita dengan satu kekuatan, keyakinan pada diri. Tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat ketakutan kita dapat diatasi, keberanian itu datang kembali kan. Akhirnya kebergantungan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pada benda tu. Kalau tak ada kan kita dah takut kan pada benda tu kan. Akhirnya tak tahulah apa jadi. Kalau cuba diam-diam apa jadi jatuh ke tak, dia empas ke nak juga. Apa? Tak boleh bilang. Nanti hotel tu sama saya. Apa dia? Negeri mana? Malaysia. Okey. Malaysia kat mana? Jangan tanya dekat mana. Jangan tanya dekat mana. Tapi biasa kita lihat beginilah. Dalam apa jua keadaan, seseorang yang dia inginkan kesan pada pengaruh tadi kan Asmaul Husna tu, dia mesti ada keyakinan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak yakin, kita asyik macam takkanlah boleh. Itulah akan menyebabkan benda tu jadi lebih besar. Jadi apa pun kan, bila kita nak handle benda-benda macam gini, keyakinan pada Allah mesti nombor satu. Kalau kita takut dengan dia akan rasa macam dia lebih besar. Kan dulu di kalangan, tak saya Ibn Abbas ke apa yang cerita, ataupun Abdullah Ibn Mas'ud dia cerita, sebenarnya di kalangan jin ini dia takut tau dengan manusia. Kan? Dia takut dengan manusia. Bila dia nampak kita, dia lari bertempiaran. Tapi ada satu part tu yang buatkan mereka dah tak takut lagi dengan manusia, bila orang datang pergi minta perlindungan dengan dia. Bila mereka nak jalan satu tempat, inilah yang tadi kan kita baca auzubillah, auzubillah sambil alim lah. Auzubillah kalimatillahi tammat tu kan. Bila mereka datang ke satu tempat, satu lembah, Abdullah bin Mas'ud kata apa? Mereka kata, wahai jin yang menjaga tempat ini, jagalah keturunan aku dan diri aku nak lalu tempat ini. Mereka kata, manusia ni tak takut dengan kita rupanya. Diorang minta perlindungan daripada kita. Itu yang buat mereka berdiri besar, itu yang buat mereka pun mula menakut-nakutkan manusia. Ini yang puncanya. Asalnya memang mereka takut dengan makhluk bernama manusia. Sebab apa? Kita lagi apa? Lagi apa? Lagi darjat tinggi? Tak juga. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi daripada jin ke manusia. Sebab tu kita lagi bagus daripada dia. Nampak tak? Tidak ada jin di kalangan Nabi. Nabi tu tak diutuskan daripada jin. Tapi Nabi Allah utuskan di kalangan manusia. Allah ciptakan Nabi Adam, nampak tak? Di kalangan manusia. Itu bukti menunjukkan bahawa kita ni lebih daripada dia. Yang Allah berikan keistimewaan. Sebab tu mereka takut dengan manusia. Tapi manusia ni bila kita ada nampak kuasa yang hebat kan, sebab ni benda-benda ghaib kan. Kuasa yang hebat, kita dah mula mempertuhankan, menyembah, mengagungkan sehingga mereka rasa diri mereka besar. Manusia harapkan pada kita, manusia
perlukan kepada kita. Sebab tu manusia sembah kita, sebab tu manusia minta kita. Padahal yang sepatutnya kita minta ialah kepada Tuhan yang menciptakan jin tu sendiri. Bukan kita, bukan dia kan. So di sini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah sentiasa menyebutkan Asmaul Husna di dalam Al-Quran ialah bertujuan untuk memberitahu kepada umat manusia, bahkan jin itu sendiri. Sebab yang mukallaf yang Allah berikan kepada bertanggungjawab ni untuk beribadah dua, jin dan manusia. Sebab tu bila dalam surah Ar-Rahman Allah kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berbalik kepada jin dan manusia. Kerana yang beribadah kepada Allah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dua saja. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Al-Quran, nak jin, nak manusia balik pada Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa itu hanya Allah. Bukan jin, bukan manusia tu. Ya, sebab tu kalau kita ni ada rasa takut kepada makhluk-makhluk yang begini kan, tapi takut ke tak sebenarnya? Takut. Wah, Kak Ina dah takut lagi dah, saudara cerita. Tapi takut tu mesti ada juga kan sisi kan, sebab tak nampak. Dan kalau nampak terkejut. Kalau nampak terkejut. Kalau nampak kalau buat tak ada apa-apa boleh tak? Tak boleh. Tak takut sangat lah. Kalau dia dengan bentuk dia sendiri tu takut lah. Boleh, itu yang paling penting. Kalau takut jangan baca alif batal banyak kali. Saya faham. Kita kalau nampak, kita mesti macam kan? Kita tak boleh nak ucapkan auzubillah kalimatillah tamam pergi mana lah. Memang tak tahulah pergi ke mana. Dia melayang kan? Nak baca Al-Fatihah ke apa, memang tak ada. Tapi kalau kita dapat mampu auzubillahi minasyaitanirrajim, itu dah bagus lah. Kalau tak mampu, Allahu Akbar tu tadi saya kata. Yang penting kita ucapkan nama Allah ketika kita nampak dia untuk menunjukkan Allah tu lebih besar, Allah tu lebih agung. Jangan baca alif batal saya kata. Alif batal saya saya dia. Tak jadi. Saya cerita dekat adik saya, dia kata, kau tahu tak masa saya belajar dulu kan. Sorry cerita drag pula cerita ni. Oh, tak mengantuk kalau cerita ni. Terus ni. Kalau tak tunduk je. Saya kata kat adik saya, kau tahu aku belajar dekat aku belajar dekat kampus kan, dekat Sama. Tengah malam-malam ni, pukul 3 pagi, tengah saya buat assignment ni, buat apa ni, thesis ni. Makhluk tu duduk atas katil tu tak? Dia duduk atas katil, dia tengok saya, dia senyum kat saya. Bukan suara Dracula. Duduk dengan cape dia kat belakang kan. Sesat kan budak ni, saya kata, mana dekat Malaysia ada binatang ni? Saya tengok dia tengok saya kata, Dia sebut nama selalu. taklah, dia tengok je lah kita lah. Dia nak takutkan kita lah kan? Ya? Itulah saya kata sesat kau dia ni. Nak kata aku Kristian, aku bukan Kristian. Ni aku Muslim, patut jin Muslim dah datang pakai jubah ke apa, sedap sikit tak tahu. Ya, ada facial tu lah. Dia duduk tu kan, dia tengok saya tengok dia. Saya kata, silalah. Saya tengok dia tak, saya tak. Akhirnya dia pergi. Saya cakap, weh, kau punya cerita. Weh, hebat lah kau punya cerita, ya Allah. Kalau orang lain kata, sebab entah saya tak tahu, mungkin dalam tu kita tengah sibuk sangat. So macam tak kisahlah besok aku nak submit aku punya ni kan. Besok aku nak jumpa pensyarah, aku nak submit kan. Kau nak duduk ke, kau nak apa, tergolek ke, kau punya pasal lah kan. Tapi nak dikatakannya pada waktu itu tak ada pun rasa macam nak menjerit ke, nak takut ke apa kan. Tak ada pun rasa macam nak histeria ke apa waktu tu kan. Alhamdulillah lah kita kata. Sebab bagi saya waktu tu ialah mungkin saya nak fokus pada thesis tu kan, pada kertas kerja tersebut. Sampai yang penting macam ni lah bagi saya, kalau kita tak buat indah dengan dia akan pergi. Senang aja, kalau kita tak layan dia pergilah. Dia kata, dia ni tak ada apa-apa. Dia ni, penat sih aku datang sini nak takutkan dia, tiba-tiba pula dia macam apa bodoh. Dia apa buat dia.
Boring lah dia ni kan. Ini kita boring lah. Saya kata salah bilik. Kita Jadi salah bilik. kata dia ni sesat agaknya, tak apalah. Kaki hang lah nak buat apa kan kat situ. Cuma kita nak kata tadi, kalau kita ternampak, macam tadi kan, kakak kata, boleh tak kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, boleh saja. Tak perlu nak baca ayat-ayat ruqyah yang lebar. Kan, tiba-tiba daripada satu ayat ke satu ayat. Di situ kan. Jadi gunakan saja Asmaul Husna yang ada keagungan Allah untuk keluarkan dia. Contoh Allahu Akbar. Ini ayat yang sangat kuat untuk kita menghalau benda-benda macam ni. InsyaAllah lah dia akan pergi. Dan dah jauh sangat masuk-masuk. Sebalik-sebalik. Baik, seluruh alam semesta dan komponen di dalamnya yang terdiri dari langit, bumi, matahari, bulan, malam dan siang, gunung, laut, gerak serta diamnya semua makhluk tak lain merupakan bahagian dari keniscayaan pengaruh asma Allah dan sifatnya. Okay, daripada setiap penciptaan makhluk ini kita akan nampak ada pengaruh. Maksud pengaruh kita nampak bulan, bintang, di situ kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Jadi inilah merupakan sifat Allah. Menciptakan makhluk adalah sifat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur. Kita nampak di situ kan, okey, kita nampak, kita tengok langit. Oh masya-Allah. Langit tu tanpa tiang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tegakkan. Kemudian ada awan yang beralun kan, kadang macam apa ni? Cotton candy tu kan, nampak cantiknya, lah rasa macam nak makan gitu kan. Tapi siapa yang menciptakannya? Ia akan memberikan kesan pada diri kita sebagai makhluk ini bahawa yang menciptakan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata di sini seluruh jagat raya ini merujuk pada Asmaul Husna dan kepada hakikatnya. Alam semesta tiada henti memanggil dan menunjukkan adanya Asmaul Husna tersebut. Lantas kondisi itu diperjelas melalui ucapan lisan dan situasi yang tengah berlangsung. Serupa dengan apa yang disitir dalam syair. Jadi ada satu syair di sini didatangkan kepada kita. Saya tak tahu mana dapat syair ni. Okey, Madarijus Salikin oleh karya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi di sini disebutkan dalam syair ini, ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasail. Renungkanlah semesta jagat raya ini. Ketahuilah bahawa ia ada sebagai lembaran risalah dari sang penguasa tertinggi untukmu. Waqad khatta fiha law ta'ammalta khattaha. Telah tertulis di dalamnya risalah itu yang jika engkau renungkan isinya, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Terbukti bahawa segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Tushiru bi ithbatis sifati li rabbiha. Terbukti lembar demi lembar risalah itu membuktikan sifat-sifat Rabbnya. Fasamituha yahdi wa man huwa qail. Maka diamnya pun sekaligus sebagai petunjuk siapa penulis risalah itu sesungguhnya. Jadi ini nak tunjukkan al-kainat maksudnya setiap apa yang Allah ciptakan. Tak kira manusia, tumbuh-tumbuhan, bukit bakau, gunung ganang, awan gemawan, semua ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan, hatta haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, bakteria, apa lagi kita nak kata kuman kan, COVID, ni semualah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ia akan buat kita balik pada Allah, fikirkan tentang Asmaul Husna. Mula-mula masa ada COVID tu apa rasa? Takut cik, anda takut saja. Kau tak ingat Allah ya, takutnya saja. Penyakit tu kan macam satu macam lah. Ada tak rasa bahawa kita ni manusia tak berkuasa? Kita dah balik, yang kita orang beriman, kita akan balik pada Allah, ya Allah. Kita rasa memang benda tu awal tu tak boleh kawal waktu tu kan. Tak tahu bagaimana kita nak kawal. Kita akan rasa ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan kuman tu kecil je tau. Tapi ia boleh membunuh kita manusia sampai kita rasa macam memang aku tak ada apa-apa lah, kalau kena memang matilah waktu tu kan. Kena kita rasa kalau siapa kena waktu tu rasa macam mati lah. Sebab apa, belum ada lagi vaksin. Manusia tengah kalau kabur nak cari macam mana penawarnya semua kan. Dan Alhamdulillah Allah bagi kita akal untuk cari penawar tu. Allah bagikan manusia ini
dengan kita jangan kata oh ini semua sains. Dia bukan pasal sains tau. Tapi keizinan Allah pada manusia untuk mencari penawar. Kalau manusia Allah tak izinkan sampai hari ni kita tak keluar. Sampai hari ni kita pakai mask kan. Sampai hari ni kita takut. Sebab apa? Tidak jumpa penawar, tapi Allah berikan keizinan. Orang yang beriman dia akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap sesuatu itu sangat berkuasa, maha berkuasa. Yang akhirnya keimanan seseorang tu dia akan bertambah-tambah dan makin sujud, makin rukuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pada penciptaan Allah. Itu tadi kita al-kainat. Al-kainat maksudnya apa setiap sesuatu yang Allah ciptakan. Tak kira apa pun, dia akan buat kita jadi orang yang langsung ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata begini, anda tidak akan melihat adanya bukti paling konkret atas sesuatu melainkan petunjuk penciptaan makhluk pada sifat-sifat penciptanya, kesempurnaan sifat dan hakikat asma-Nya. Inilah pengetahuan yang paling baik dan paling mulia. Setiap nama dari asma Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang khusus. Sesungguhnya asma Allah adalah sifat-sifat terpuji dan sempurna. Setiap sifat dari asma itu memiliki konsekuensi dan perbuatan. Baik perbuatan yang tidak memerlukan kepada objek iaitu fi'il lazim maupun yang memerlukan kehadiran objek iaitu fi'il muta'addi. Dengan demikian setiap perbuatan pasti tidak terpisahkan dari objek yang sudah menjadi tuntutan dari adanya perbuatan. Sehingga demikian halnya dengan perbuatan Allah baik berupa penciptaan makhluk, perintah, pahala dan siksanya. Semua itu tak lain adalah pengaruh dari Asmaul Husna dan konsekuensinya. Suatu hal yang mustahil meniadakan perbuatannya dari objek yang diciptakannya, lalu meniadakan sifatnya dari perbuatannya tersebut, juga meniadakan asma-nya dari sifat itu, apalagi meniadakan zatnya dari asma dan sifat tersebut. Ini nak tunjukkan kepada kita setiap apa yang Allah buat dia mesti ada objeknya, ada pelakunya, dia sempurna. Okay, kita tak boleh untuk menafikan. Contoh kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala masukkan hamba itu dalam syurga, itu apa namanya? Atas rahmat Allah. Kita kata Allah tu ada sifatnya Ar-Rahim. Okay, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syurga untuk masukkan hamba-Nya dalam syurga. Cipta itu perbuatan, objeknya adalah syurga. Nampak ya? Allah ciptakan apa? Syurga. Ini kita panggil sebagai fi'il apa tadi? Yang perlukan kepada objek muta'addi, fi'il muta'addi. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syurga. Perbuatannya apa? Cipta. Objeknya apa? Syurga. Sifatnya apa? Ar-Rahman. Balik pada Asmaul Husna. Perbuatan, objek, okay, yang Allah Subhanahu Wa Taala adakan di atas muka bumi ini tak boleh dipisahkan antara satu dan yang lain. Sebab tu tadi dia kata perbuatannya mustahil untuk kita tiadakan perbuatannya dari objek. Maksudnya perbuatan tadi Allah ciptakan. Objek tadi syurga contohnya kan. Mustahil kita nak kata tiba-tiba ada syurga tapi tak ada perbuatan. Macam mana boleh ada syurga? Engkau tak tahu tiba-tiba ada syurga. Kita akan balik pada Allah yang menciptakan syurga itu. Jadi dia lengkap, sempurna sifat Allah tersebut. Ataupun tadi dia kata meniadakan sifatnya dari perbuatannya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syurga? Kita nak kata tak ada sifat Allah ke di situ? Ada sifat Allah ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syurga. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkehendak. Suka hati Allah lah Allah nak ciptakan. Itu bermakna ada sifat Allah pada perbuatannya. Kita tak boleh untuk meniadakan sifat Allah tersebut. Okay, jadi ini maksudnya daripada apa yang cuba disampaikan daripada perenggan itu tadi. Jadi dia kata begini, tidak menghairankan jika di dalam Al-Quran ditemukan sanggahan Allah atas orang-orang musyrik yang meniadakan perintah, larangan, ganjaran ataupun hukumannya.
Jadi ada di kalangan manusia yang menafikan semua itu tentang perbuatan Allah, tentang sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyanggah apa yang mereka nafikan tentang perbuatan dan sifat Allah. Maka orang yang mengatakan hal itu telah melabel Allah dengan sifat yang tidak pantas dan terlarang baginya. Perbuatan itu merupakan perbuatan keji bagi yang menyimpulkan demikian. Orang yang mengatakan Allah seperti itu sama sekali tidak mengagungkan serta memuliakan Allah. Tepat seperti firman Allah mengenai suatu kaum yang menolak kenabian, pengutusan para rasul dan diturunkannya kitabullah. Kejap Masa mata saya ni. Okey. Firman Allah di sini tadi disebutkan kan, Allah Subhanahu Wa Taala menolak satu kaum yang menolak kenabian, pengutusan para rasul dan diturunkan kitabullah. Dengan surah Al-An'am ayat 91 di situ Allah kata apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Dia orang kata Allah tak turunkan apa-apa pun pada manusia. Maksudnya Allah tak bagi apa-apa pun pada manusia. Boleh diterima ayat itu? Tak boleh, kita tak boleh kata begitu. Kalau gitu siapa yang ciptakan langit? Siapa ciptakan bumi? Kan? Siapa yang beri kita nyawa, nafas? Siapa yang ciptakan kucing? Contoh dulu kan? Kita kena fikir sedemikian. Tapi kalau manusia yang menolak pada ciptaan Allah, mereka akan kata Allah tak ada buat sesuatu pun. Bagi mereka semua ini ialah berlaku dengan sendirinya. Tak boleh, tak boleh ada statement yang begitu. Bermakna di sini kita menolak. Okey, contoh apa lagi? Kalau ada orang kata, mana ada dalam Quran kata Allah kata pakai tudung wajib? Contoh. Itu contoh kan. Tiba-tiba orang datang pada kita, awak tunjukkan dalam Quran, mana Allah tak kata pun pakai tudung wajib. Nak kata apa? Tak wajib lah. Kata gitu. Aku betul kepada kau. Tiba-tiba kita berkata, tak ada dalam Quran, betul juga kata Allah dalam Quran kata pakai tudung tak wajib. Padahal Allah kata dalam Quran wajib pakai tudung. Kan? Allah kata, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Allah sebutkan begitu. Kita kata, ada orang kata tiba-tiba kata, tak, yang pakai tudung tu, yang wajib pakai tudung tu isi Nabi, anak-anak Nabi. Kata wanita mukminin tu siapa? Wanita-wanita beriman tu siapa? Kita wanita beriman ke tidak? Masuk dalam kelompok itu. Tiba-tiba kata yang pakai tudung wajib tu isi Nabi je. Habis kita tak payah pakai tudung. Tak wajib. Itu semua adat orang Arab. Boleh terima? Sebab bila ada orang yang dia mengeluarkan statement demikian, bermakna dia menafikan Allah itu menurunkan hukum tersebut. Nampak tak? Dia menafikan sifat Allah yang menurunkan hukum tersebut, yang menetapkan hukum tersebut. Yang memberikan satu penetapan syariat kepada manusia. Sebab itu tadi, bila ada orang kata Allah tak turunkan satu apa pun, bermakna Allah tak tetapkan hukum. Allah tak ciptakan langit, Allah tak ciptakan bumi. Maka Allah menolaknya. Allah kata dalam surah Al-An'am, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata. Orang yang mengagungkan Allah, dia akan dapat lihat tentang setiap penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, setiap hukum hakam yang diturunkan, berkaitan apa jua dengan kehidupan kita. Ataupun kata, mana Allah kata lelaki boleh kahwin 4? Mana Allah kata lelaki boleh kahwin 4? Allah suruh lelaki kahwin 1 je ke? Macam mana? Kalau mampu, apa dah cakap Maria. Kalau mampu. Tapi boleh ke tak? Ikut kemampuan.
Ikut kemampuan. Terima ke tak? Kalau jadi kat kita terima ke tak? Itu. Tak apa Ustazah, kena orang lain tak apa, bukan kena saya. Kalau kena orang lain saya terima lah, kalau kena saya tak terima. Boleh gitu? Tak lagi ada cerita lain lah kan. Saya cuma nak trigger je tentang hukum tu. Jangan sampai kita menolak hukum tu kan. Hukum tu memang ada. Cuma caranya tu bagaimana? Caranya betul atau tidak? Kalau cara betul alhamdulillah lah. Kalau caranya salah memang salah lah kan. Itu yang perlu dibincangkan sebenarnya. Tapi hukum tu tak ada. Cuma kalau kita kata mana ada Allah kata boleh kahwin empat. Itu salah lah statement kita. Maksudnya kita menafikan hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada manusia. Itu jangan masuk hati saya main-main. Tiba-tiba kau sebab tu cakap gitu tak ada lah. Bagi contoh saja. Sebab kadang-kadang maaf ya, golongan feminis ni kan menolak pakai tudung, menolak tentang poligami. Benda-benda ni kadang-kadang kita terlepas pandang sehingga kita tak ambil berat. Jadi bimbang nanti tiba-tiba kita pula termakan dengan kata-kata mereka, dengan apa yang mereka sebutkan. Jadi kita tak naklah begitu. Kalau boleh kita nak jadi orang yang beriman, wanita yang beriman dengan betul-betul. Dengan keimanan yang betul, kefahaman yang betul. Jangan kita pula nanti terikut betul tak ada tu tak ada ni kan. Macam-macam lah nanti. Sungguh-sungguh dia sungguh untuk menolak tu kan. Kita seram. Sungguh-sungguh pula dia menolak hukum Allah ni. Jadi kita perlu ada kefahaman yang betul agar kita tak terikut kepada hal-hal yang sedemikian. Nampak simple tak, tapi actually kalau kita berpegang jadi banyak masalah. Masalah dalam keluarga, masalah daripada apa yang kita perjuangkan. Sebab pastikan setiap apa yang kita perjuangkan ialah perjuangan yang akan menimbulkan sesuatu yang sangat bermanfaat di akhirat. Jangan nanti dekat akhirat kita benak-benak berjuangkan dengan sesuatu kan, tapi akhirnya tak ada apa-apa. Sia-sia lah. Maknanya bahkan mendapat dosa. Jangan sampai begitu sekali. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Maaf saya kata kadang-kadang kita bila nikah ni, kemudian kita nak suami dengan cakap kita je. Hilang kan ciri tu kan. Padahal Allah dan Nabi tetapkan bahawa wanita ni, bukan saya kata kita hamba pada suami yang tidak tapi kita wanita, kita ada ciri yang mana Allah ciptakan sesuai dengan fitrahnya. Dibimbing, dipimpin dalam rumah tangga. Bukan kita yang melebihi daripada suami kita. Kita nak, you nak cakap cepat. You beritahu dulu apa ni semua. Kita tunjuk dia mana buat. Mana kepimpinan lelaki tu tak ada. Kalau kita nak begitu silap caranya. Tak nak seorang-seorang nanti dia pijak kepala saya. Bukan pasal pijak kepala. Dia bukan pasal pijak kepala. Kalau betul isterinya, betul suaminya, dalam rumah tangga betul lah jadinya. Tapi kalau isteri dia nak semua dia kontrol. Queen control. Jadi problem kan? Sebab dia tak balik pada fitrah, tak balik pada hukum hakam. Kerana yang diperintahkan dalam agama ini, isteri itu dia berada pada pimpinan dan bimbingan suami. Bukan isteri yang membimbing suami. Kan? Kalau isteri bimbing suami itu jadi masalah lah. Dia kata masalah. Sebab tu kita, walaupun kita doktor macam mana, kita tak boleh jadi imam pada suami kita kat rumah. Tiba-tiba, bang tak apa bang, saya Dr. Sakina, you belakang. Okay, I doktor, I lebih tinggi belajar agama daripada you. You solat belakang I lah, I jadi imam. Boleh? Tak boleh. Daripada situ saja kita faham bahawa wanita ini sifatnya dipimpin dalam rumah tangga. So kita jangan tinggikan ego kita lah kan. Kadang-kadang masalah banyak dalam rumah tangga nak dengar cakap dia ke suami dia. Sebab tu sekarang suami tu memang nak cakap lantak awak lah, tak kisahlah, apa-apa ikut awak lah kan, saya cakap salah pula. Jadi tak ada kepimpinan tu. Dia pastikan dalam rumah tangga kita suami tu yang memimpin, bukan kita. Tapi kalau kita nak pimpin sangat, tengoklah apa jadi. Dia macam berba nanti rumah tangga tu tak jadi apa lah. Dia akan berlaku pergaduhan, isu tak puas hati, sakit hati, suami pendam, isteri pendam. Jadi masalah sangat. So kita ni kalau kita, habis suami saya tak pimpin saya pimpin dia lah. Allah sakit. Itu kita kata konteks berbeza lah itu konteksnya lain cerita. Itu perbincangan lain lah. Cuma umumnya kita nampak hukumnya begitu yang Allah dan Nabi beritahu kepada kita. So kita jangan menolak fitrah tersebut sampaikan kita ni nak sangat.
Jadi sampai dekat atas, akhirnya jatuh maruah suami tu. Sampai mungkin aku lagi tinggi daripada kau tau. Itu masalah kan. Halau suami rumah itu masalah. Kita pun ada share kat rumah aku halau tuan rumah. Sebab kadang-kadang bila kita lihat konteks sekarang ini, bila semuanya sepencarian, ini masalah juga kadang-kadang kan. Bila semuanya sepencarian, ada isu yang mana kita rasa kita lagi besar daripada suami. So walaupun kita gaji besar ke, kita share dengan suami kita, still kena jaga. Sebagai wanita yang beriman, mesti tetapkan diri kita pada fitrahnya. Tak kisahlah memang kita keluar lebih ke, suami kita keluarkan sikit, tapi mesti letak pada tempat yang betul. Baru cantik ikut kepada hukum yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Okey, baik, terus di sini Maka dia kata di sini, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang yang mengingkari kebenaran hari kiamat, pahala dan siksanya. Ni ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala membantah tentang mereka yang tak beriman pada hari kiamat, pada pahala dan siksaan Allah, padahal itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Allah juga berfirman tentang orang yang melewati batas dengan mengatakan tak ada perbezaan antara dua hal, seperti orang baik dan orang jahat, orang mukmin dan kafir. Ini kita nampak satu pemikiran yang silap lah. Kalau kata tak ada orang baik, tak ada orang jahat, semua baik, macam mana? Tak boleh kan? Kalau kita buat apa Allah ciptakan syurga neraka? Kalau tak ada baik, tak ada buruk, kalau tak ada dosa, pahala. Tak ada dosa, semua pahala. Kita buat apa pun nanti dapat pahala, walaupun benda tu dosa. Boleh cakap gitu? Itu dah menafikan ketetapan Allah dalam hal sedemikian. Sebab tu di sini Allah tegur dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-21, Allah kata apa? Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihat, bahawa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maknanya Allah tegur orang yang buat jahat, jangan rasa diri itu akan diberikan layanan yang sama dengan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Pasti cara layanan Allah pada orang yang bermaksiat dan orang yang beramal soleh itu berbeza. Takkan pernah sama. Orang yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan penuhi dia dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah yang paling besar sekali, Allah masukkan kita dalam syurga dia. Tapi kalau orang yang dia buat dosa dan maksiat, adakah Allah akan masukkan dalam syurga? Allah akan masukkan dalam api neraka. Jadi beza cara layanan Allah tu tadi. Maka sebab tu Allah tegur, adakah orang yang buat jahat ni rasa kita ni akan layannya sama sebagaimana orang yang beriman dan beramal soleh? Dia tak sebagaimana itu. Maka Allah kata sawa'an mahyahum wa mamatuhum, iaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Mereka hidup pun, orang kita hidup, kalau kita buat baik pasti lain caranya. Kalau kita buat jahat pasti lain juga caranya. Apatah lagi kalau orang yang dah mati. Kan? Kalau dia mati sebagai orang yang jahat, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab dia. Kalau dia mati sebagai orang yang baik, Allah akan memberikan rahmat pada diri dia. Cuma di situlah balik pada diri kita juga. Kita nak jadi yang mana satu? Baik ataupun buruk, itu pilihan kita. Ni Allah tegur supaya kita tak letakkan persamaan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Seterusnya dalam ayat yang berikutnya di sini Allah kata, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahawa orang yang mengatakan hal tersebut adalah ucapan yang buruk dan tidak pantas untuk Allah, terutama bagi asma' dan sifatnya. Itu balik pada ayat di atasnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini, cantik ayat ini, Allah kata, afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah ingatkan kepada kita,
Adakah kita sangka kita hidup dekat atas muka bumi ni untuk main-main saja? Enjoy, gitu kan? Hidup enjoy, hidup mesti enjoy. Adakah itu untuk main-main sia-sia, buat perkara lepas tu kita mati, rehat, okay, rest in peace. Macam gitu kan? Dia tak sebagaimana yang kita sangkakan sedemikian. Bahkan Allah kata, wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Adakah kamu sangka kamu ni tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini sebagai satu bentuk peringatan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, fata'ala Allahu malikul haqq. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, Rabb yang memiliki arasy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat 115-116. Dalam ayat ni mana satu kita boleh panggil sebagai Asmaul Husna? Mana satu? Lagi ya? Al-Malik, Al-Haq. Lagi? Karim. Okey, lagi? Ada tak? Rabbul Arsh. Okey, lagi? Kak Ina sebut apa Kak Ina? Tak dengar macam mulutnya gerak. Sebut apa Kak Ina? Maha tinggi. Yang mana? Fata'ala. Okey, Fata'ala. Ada banyaklah kat situ. Pertama Fata'ala. Allah itu maha tinggi. Al-Malik. Okey. Kemudian Al-Haq. La ilah jangan lupa. Kat situ kan ramai orang terlupa tu ya. Tak sebut la ilaha hu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Itu menunjukkan kepada sifat Allah yang esa. Rabbul Arsh, Tuhan pemilik arasy, maknanya Allah yang maha memiliki. Al-Karim, terus Allah yang maha mulia. Jadi maksud ayat ini adalah maha suci Allah dari dugaan dan kesimpulan yang tidak sesuai dengan asma dan sifatnya. Ayat yang serupa dengan di atas banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Dikisahkan dalam ayat tersebut perihal orang-orang yang menafikan keberadaannya dan meniadakan asma maupun sifatnya sehingga berakibat pada peniadaan kesempurnaan asma dan sifatnya tersebut dan hal-hal yang menjadi kenescayaannya. Masih terkait dengan hal di atas, maka sikap hamba Allah yang paling bermanfaat dalam masalah ini adalah dengan menelaah hal-hal yang menjadi kenescayaan Asmaul Husna. Memikirkan dengan baik konsekuensi dari setiap nama, lalu membuktikan dengan baik kesempurnaan penciptaan Allah dan keagungan pencipta. Sungguh Allah benar-benar menciptakan dengan sempurna tanpa cela. Contohnya di sini diberikan kepada kita dengan surah Al-Mulk ayat yang ketiga. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Ini tentang apa ni? Tentang langit. Allah ciptakan langit itu kan ada berlapis-lapis, tanpa tiang, cantik, indah kita lihat. Maka di sini kita nampak bahawa tidak ada cacat cela pada ciptaan Allah dan semuanya cantik. Ukurannya pun elok kita nampak. Tidak ada satu pun yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih itu. Jadi setiap nama dari Asmaul Husna ini pastilah mengindikasikan adanya pengaruh atas penciptaan makhluk dan alam semesta. Contoh di sini diberikan kepada kita dengan beberapa nama-nama Allah. Pertama di situ ialah Al-Hamidum Majid, Maha terpuji, Maha mulia. Menunjukkan bahawa dia tidak membiarkan begitu saja manusia dalam keadaan tidak berguna. Dia tidak membiarkan begitu saja manusia dalam keadaan tidak berguna, dibiarkan begitu saja tanpa diberdayakan, tidak diperintah dan dilarang, tidak diberi pahala dan diseksa. Boleh faham tak ayat itu? Allah Maha terpuji, Maha mulia.
Itu menunjukkan Allah tak membiarkan manusia begitu saja. Dia tak biarkan manusia, kira-kira macam kalau ada uji, at the same time dia tak biarkan manusia tu layan dengan ujian yang manusia tu terima. Kalau manusia diuji, Allah tak biarkan manusia tu macam tu saja. Kira at the same time dia akan bagi pertolongan jugalah. Allah akan berikan pertolongan. Okey, boleh, saya terima poin yang pertama. Yang kedua, Cik Salimah nak cakap apa Cik Salimah? Senyap je hari ni. Senyap. Allah tak biarkan hamba tadi kan? Kita tadi Fathia sebut Allah SWT kalau manusia diuji, Allah akan bantu dia bersudut kejiwaan, perasaan, mengeluarkannya daripada kesusahan. Tapi kita faham macam ni. Bila kita lahir di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala biarkan tak? Contoh? Allah bagi rezeki lagi. Kita keluar-keluar jadi baby tu terbiar tak? Ada orang jaga kan? Tak terbiar kan? Ada mak, ada ayah, okay? Kemudian diberikan makan, diberikan rezekinya sampai kita besar. Kita nampak hidup tak berat. Walaupun kita kata mungkin kanak-kanak yang terbuang, ada orang buang baby ke apa kan, jika Allah nak panjangkan usia dia, rezeki dia mesti ada. Ada orang selamatkan dia, ada orang ambil dia, itu maknanya Allah tak biarkan. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan dia teruskan hidup dia lah kan, rezeki dia Allah bagi semua dengan cara yang berbeza lah, sebab kita semua ada cara-cara kehidupan yang pelbagai kan. Ini menunjukkan bahawa Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bila kita hidup ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak biarkan kita tanpa panduan. Kita hidup, ada perkara yang Allah larang, ada perkara yang Allah perintah. Bayangkan kalau kita hidup ni, kita tak ada apa-apa perkara yang dilarang dan diperintah. Kita akan buat apa saja yang kita suka. Tak saya, masa dekat MKS tu saya sebutkan, kita kalau tak ada larangan perintah, kita akan keluar rumah ni dengan telanjang. Tapi Allah tak biarkan kita hidup begitu. Allah bagikan kita dengan syariat. Supaya manusia ini teratur hidup dia. Dia tahu bagaimana nak menjalani kehidupan ni dengan sebaik-baiknya. Kalau tak, dia akan ikut apa yang dia rasa logik. Panaslah, tak payahlah pakai baju, keluar. Gitu kan, logik tak? Logik. Panaslah, apa nak pakai tutup-tutup ni? Kan cuaca panas ni, tengah panas sangat ni. Tak payah pakai baju. Pakai baju lagi makin panas. Logik akal. Manusia akan buat begitu. Tapi Allah tak biarkan kita sedemikian. Allah maha terpuji itu tadi kan, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, Allah bagi kita dengan syariat supaya perjalanan hidup itu cantik dilalui manusia dengan sebaik-baiknya. Tapi bayangkan, tak kisahlah lahir-lahir lah, biar nak jadi apa jadi, pandai-pandai lah ikut aku dah bagi kau tak. Allah tak biarkan begitu. Ini menunjukkan bahawa Allah tu maha terpuji, dia sayang pada hamba dia. Seterusnya, asma Allah. Yang berikutnya Al-Hakim, maha bijaksana. Dan Al-Malik, maha raja, menolak keadaan demikianlah. Itu maknanya Allah maha bijaksana, that's why Allah berikan kepada kita dengan panduan, kan, Allah berikan kepada kita dengan syariat supaya manusia ini dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Al-Malik sebab Allah itu raja. Asma Allah yang berikutnya Al-Hayyu, maha hidup, membuktikan bahawa Allah Jalla wa'ala tidak pernah berhenti dari perbuatan. Bahkan hakikat dari sebuah kehidupan iaitu berbuat. Maka setiap sesuatu yang hidup pasti berbuat. Allah sebagai Khalik yang terus-menerus mengurus makhluk merupakan penentu kehidupan dan perbuatannya. Macam mana Cik Amalia? Boleh? Oh, alamak, kena tanya. Terkejut je. Baru nak fikir. Macam mana tu? Kita kata Allah itu Al-Hayy. Allah itu maha hidup. Faham begini ya? Sesuatu yang hidup dia mesti bergerak kan? Takkan berhenti untuk melakukan sesuatu. Kita hidup, bila kita hidup, kita bergerak dan kita melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Bila kita mati boleh bergerak, boleh bekerja,
Boleh beramal soleh? Tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah mati dan takkan mati. Allah Subhanahu Wa Taala Maha hidup. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terus-terusan melakukan banyak perbuatan untuk menentukan kehidupan hamba dia. Jadi ini kita panggil sebagai Al-Hayyu. Sebab tu kita doa Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang Maha hidup dan Maha yang mengaturkan dan menguruskan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak henti mengatur hidup kita ini. Takdir kita ni berada pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita panggil Allah itu yang Maha hidup dan terus-menerus menguruskan makhluknya tanpa henti untuk menentukan kehidupan dan perbuatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi hamba itu. Baik, seterusnya, adapun asma Allah As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat, memastikan ada objek yang selalu didengar dan dilihat. Contoh, kita berdoa, Allah dengar doa kita. Lagi Lakukan apa dia? amalan soleh. Kita solat, Allah nampak. Okay, Allah Maha melihat. Lagi Sedekah. sedekah. Okay, Allah nampak sedekah kita. Bermakna di sini objek itu sentiasa wujud. Okay, yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat dan Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Allah Subhanahu Wa Taala dengar setiap ucapan kita. Dan jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada dalam hati kita walaupun tidak diucapkan. Ini menunjukkan ada objek yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat dan Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala kita kata Al-Khaliq, Maha Pencipta, mengindikasikan adanya makhluk yang diciptakan Allah. Demikian pula dengan nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Asma Allah Al-Malik, Maha Raja. Itu mengindikasikan adanya objek yang dimiliki, diurusi, diatur, diberi dan tidak diberikan. Diperlakukan baik dan adil serta diberi ganjaran pahala dan juga seksa. Okay, berikutnya kita lihat ada asma Allah Al-Bar dan juga Al-Muhsin, Maha baik. Al-Muti', Allah Maha pemberi. Al-Mannan, Allah juga Maha pemberi. Dan asma-Nya yang lain yang serupa maknanya mengindikasikan adanya objek penerima kebaikan dari Allah. Asma Allah yang lain kita ada Al-Ghaffar, Maha pengampun, At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Afu, Maha pemaaf. Menunjukkan adanya bentuk kejahatan pada umat manusia yang diampuni, juga ada pertaubatan yang diterima serta keburukan yang dimaafkan. Seperti inilah kenescayaan dalam pengaruh Asmaul Husna pada penciptaan manusia dan alam semesta. Jadi setiap nama-nama Allah itu kita akan dapati ada kaitannya dengan penciptaan manusia. Contoh tadi kan At-Tawwab. Sebab kenapa Allah itu kita kata maha penerima taubat? Sebab manusia buat dosa. Jadi sesuai sifat Allah itu Maha penerima taubat. Kan? Kemudian Allah itu Al-Ghaffar, Maha pengampun. Manusia ini kadang-kadang pengampun ni lagi tinggi. Dia macam tak sedar dia buat dosa. Tapi ada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan bagi diri hamba tersebut. Jadi itulah yang kita kata setiap apa yang Allah ciptakan dia ada kesannya pada nama Allah sehingga akan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Ada apa-apa pengajaran yang boleh dikeluarkan? Pengajaran yang pertama, Kak Zah, ada pengajaran Kak Zah? Tak ada pengajaran ya hari ni. Semuanya dah masuk ajar. Sampai tak ada pengajaran dah. Semuanya dah termasuk dah. Macam mana Kak Zah ada? Oh, belum fikir lagi. Okay. Kak Ji ada Kak Ji? Apabila manusia telah apabila manusia telah mengingkari kebesaran Allah SWT,
walaupun terdapat banyak bukti tentang keagungan Allah SWT, tapi ada setengahnya masih belum mengingkar. Maknanya kita dapati bahawa manusia ini ada di setengah kita ni yang mengingkari penciptaan Allah, walaupun kita dah nampak dengan jelas dengan mata kepala kita sendiri tentang keagungan Allah kan, tapi ada manusia yang begitu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk pada golongan itu ya. Okey, cantik. Yang kedua ada yang duduk di belakang. Halo, cakap apa lo? Ada apa-apa lo nak cakap? Belum keluar lagi. Tak ada, okey, tak ada, tak apa. Cik Noh nak cakap apa Cik Noh? Tak ada. Cik Salimah? Ada sebab Cik Salimah. Ini bagi minggu depan letak attendance senang sikit nak sebut nama. Setiap kali datang letak tulis nama kat sini. Nanti letak kertas, tulis nama. Minggu depan tak ada orang datang kan? Yang pertama tu. Siapa masuk kelas pertama tu? Okey, sampailah list yang terakhir, senang tengok. Jadi saya akan tanya daripada nombor 1 sampailah ke hujungnya. So semua keluar akan berbicara lah. Tak ada yang senyap. Oh, ada lagi. Cik apa dia? Apa dia? Selalu berzikir kepada Allah. Okey. Kenapa? Zikir kepada Allah akan meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Tutup yang ketiga, ada yang ketiga? Kak Ram boleh cakap? Cakap. Cepat tutup, cepat balik. General. Okey, tak apa, saya muqayyadkan dia. Allah ni banyak sekali ya. Jadi kita belajar kalau kita baca Al-Quran. Kita lebih penting sifat-sifat Allah ni daripada Al-Quran. Jadi saya poin jadikan Al-Quran BFF kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadikan Al-Quran BFF kita. Best friend forever ke macam mana? Yalah, Betul Best friend forever. Apa itu? Makan aja jadi breakfast forever lah. Apa? Okey lah, boleh juga breakfast forever sebab hari-hari nak sarapan kan. Boleh aja. Okey, Al-Quran dijadikan sebagai teman sepanjang hayat. Teman sepanjang hayat yang menghiburkan, yang menjadi penawar bagi hati kita, penasihat, yang memberikan kepada kita dengan mau'izah, nasihat, syifa penawar, hudan dan juga rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah untuk kita dapati menerusi pembacaan Al-Quran. Kerana apa? Dalam Al-Quran itu sendiri mengandungi banyak Asma'ul Husna. Okey, terima kasih semua di atas kehadiran dan perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, lapangan masa untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.